Jadi insya-Allah kita akan muzakarahkan ataupun kita bahaskan berkenaan hadis di dalam Kitabul Ilm, kitab berkenaan dengan ilmu. Dan kitab yang saya akan bawa ni adalah kitab Midrajul Fawatih, iaitu syarah bagi kitab Mishkatul Masabih, iaitu kitab berkenaan dengan hadis Nabi SAW. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kita dengar kita dapat amalkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu akan hilang apabila tidak beramal dengannya. Wa an Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala dzaka 'inda awani dhahabil 'ilmi qultu ya Rasulullah wa kaifa yadhhabu al-'ilmu wa nahnu naqra al-Qur'ana wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Faqala thakilatka ummuk Ziyad in kuntu la uraka min afqahi rajulin bil Madinah awalaysa hadhihi al-yahudu wan nasara yaqra'una al-Tawrah wal Injila la ya'maluna bi syai'in mimma fihima. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa rawahu Tirmidzi anhu nahwahu. Jadi hadis ini berkenaan dengan hadis ilmu akan hilang apabila tidak diamalkan. Ilmu akan hilang bila mana ilmu tersebut tidak diamalkan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena, pertama sekali kita kena faham bahawa setiap manusia fardu ke atas dia belajar ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan kepada setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Mana kata ilmu-ilmu yang basic kita kena tahu. Ilmu tentang solat, rukun solat, zakat, itu semua kita kena tahu. Tetapi kalau ilmu yang berkenaan dengan perbahasan yang mendalam, maka itu kita serahkan kepada ulama-ulama ataupun orang-orang yang mahir dalam perkara tersebut. Tapi dalam perbahasan ilmu-ilmu yang fardu tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, itu semua kita kena tahu. Dan ilmu tersebut yang kita belajar akan hilang bila mana ilmu itu tidak dapat diamalkan. Makna kata ilmu itu tidak akan dapat dimanfaatkan bila mana ilmu tadi tidak diamalkan. Dia seolah-olah satu pokok yang mana tidak menumbuhkan buah, tak ada manfaat apa. Pokok buah durian tinggi-tinggi, lama kita tunggu nak dapatkan hasil. Ke ada orang tanam buat pokok durian sahaja? Tak ada. Dia punya tanam, jaga dan sebagainya. Matlamat tujuan asal dia adalah apa? Untuk mendapatkan hasil yang baik-baik. Jadi begitu juga ilmu. Kita belajar, manfaat daripada ilmu adalah kita dapat amalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ilmu yang kita belajar tadi dapat diamalkan dan dapat disampaikan. Jadi saya nak bawakan hadis berkenaan ilmu akan hilang bila mana ilmu tadi tidak diamalkan. Daripada riwayat Sayyidina Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan sesuatu perkara. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikian perkara ini adalah ketika zaman ilmu itu akan dicabut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu perkara dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada ketika itu, pada masa itu ilmu akan dicabut, ilmu akan hilang. Para sahabat radhiyallahu anhum pun pelik, kenapa akan hilang sedangkan kami amalkan agama, kami amalkan baca Al-Quran, kami amalkan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Quran. Kenapa tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda pada ketika itu ilmu akan dicabut?
Aku berkata di antara para sahabat lah, ya Rasulullah, bagaimana akan terangkatnya ilmu sedangkan kami membaca Al-Quran? Bagaimana mungkin ilmu akan hilang, ilmu akan terangkat bila mana kami sentiasa membaca Al-Quran, kami sentiasa mengajarkan anak-anak kami tentang Al-Quran, dan anak kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, baginda SAW sabda, semoga ibumu kehilanganmu. Dalam bahasa Arab, thaqilatka ummuk ni satu macam hina jugalah, macam macam rugi mak kau lahirkan kau ni, macam satu kehinaan juga untuk kita, kan? Takkanlah kau tak boleh fikir, kan, satu orang yang kau fikir dengan sebab kita amal, kita baca Al-Quran, kan, ilmu akan tetap, tak? Sebab tu Nabi SAW beritahu, thaqilat ka ummuk, celakalah mak kamu ni lahirkan kau macam ni. Sesungguhnya aku menyangka kamu dalam kalangan orang yang paling berilmu di Madinah, kan? Dan satu ketika Nabi SAW kata, satu masa nanti ilmu akan diangkat. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum pelik, bagaimana mungkin ilmu akan diangkat sedangkan kami membaca Al-Quran, kami mengamalkan Al-Quran, dan bukan itu sahaja, bahkan kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami juga mengajarkan Al-Quran ini pada anak-anak mereka. Mana mungkin ilmu akan terangkat, mana mungkin ilmu akan tercabut. Bila mana Nabi SAW mendengar perkataan ini, Nabi SAW bersabda, thaqilat ka ummuk, celakalah kau ni. Kalau bahasa Melayu kata macam itulah, kan, celakalah, kan? Sebab apa? Sangkaan Nabi SAW kata, aku sangka engkau adalah orang yang paling faqih jika di Madinah ni. Aku sangka kamu adalah orang yang paling berilmu di Madinah ni. Tetapi tidak. Nabi SAW sabda lagi, tidakkah orang-orang Yahudi dan Nasara mereka membaca kitab Taurat dan Injil sedangkan mereka tidak mengamalkan apa-apa pun yang ada di dalam kitab tersebut? Makna kata, manfaat daripada ilmu bukanlah kita sebanyak mana ilmu kita belajar, bukan banyak mana ilmu yang kita menuntut, tak, tetapi manfaat daripada ilmu sebanyak mana ilmu yang kita belajar tadi dapat diamalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapat manfaat daripada ilmu kita, yang pertama sekali dia terkait paut dengan iman. Terkait paut dengan iman. Satu orang yang ada ilmu, mustahil dia ada kekuatan untuk amalkan agama ataupun mengamalkan apa yang dia belajar tadi, melainkan iman dia kuat, melainkan iman dia kukuh. Kalau kita nak tengokkan, ukurkan ilmu-ilmu kita, ramai lagi orang yang lebih mahir daripada kita tentang ilmu. Tetapi bila mana seruan azan dilaungkan, bila mana perintah Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, berapa ramai orang yang dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita amalkan agama bukanlah dengan semata-mata kita belajar, tak. Untuk kita amalkan ilmu yang kita belajar tadi, kita perlukan pada iman yang kuat. Satu orang yang iman dia kuat, maka dia ada kekuatan untuk amalkan setiap ilmu yang dia belajarkan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ulama dia bagi tahu, ilmu bila mana tidak ada amal, al-ilmu bila amalin ka syajaratin bila thamaratin. Ilmu yang mana tidak ada amal seperti pokok yang mana tidak ada buah. Yang tadi saya katalah, buah durian kita sibuk tanam, dengan sangkaan kita supaya ada buah, tapi kita tengok besar dah, pokok besar, kayu besar, dahana besar,
tapi hasilnya tak ada, buahnya tak ada, rugilah kita. Begitu juga dengan ilmu. Kita sering menuntut ilmu kan, jumpa ustaz dan sebagainya, tapi sekadar di telinga sahaja, sekadar di hati sahaja, tapi amalnya tak ada. Sebab itulah kita kena azam, setiap kali amal, setiap kali ilmu yang kita belajar, kita kena niat untuk amal. Setiap kali kita belajar, kita niat untuk amal. Dan saya pun selalu, bila mana ketika belajar dahulu, bila mana dibacakan hadis Nabi SAW berkenaan dengan siwak, ustaz saya berkata, lepas ni saya nak pastikan kamu semua ada siwak. Paling kurang sekali kamu pakai pun dah cukup dah. Sebab apa? Moga-moga kita tak didakwa nanti dalam kubur nanti. Sebab apa? Semua yang kita belajar ni, kalau kita tak amalkan, takut-takut akan didakwa nanti. Kita tahu, sekadar tahu je, tetapi kita tidak amalkan.